Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kepada Dr. Haris. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan pembentangan bagi tugasan ketiga. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Asman Suhaili binti Muhammad Khidir dan juga Nurin Sofia Hani dari kelas BM1. Baik, seterusnya untuk soalan tugasan iaitu kewujudan teori semantik bertujuan untuk menguraikan makna. Hal ini membolehkan pengkaji mengkaji makna daripada sudut yang berbeza dan menghasilkan pengetahuan baharu. Kami perlu bandingkan dua teori semantik dari aspek proses memberi makna. Baik, seterusnya rakan saya akan meneruskan pembentangan. Baiklah, sebelum kita membandingkan aspek teori semantik ini dari segi prosesnya, mari kita lihat terlebih dahulu bagi aspek konsep. Jadi, dua teori semantik yang telah kami pilih ialah teori imajan yang pertama dan yang kedua ialah teori behaviorisme. Okey, kita lihat dari segi konsep untuk teori imajan ini. Menurut Ruth M. Kempson 1991 menyatakan teori imajan ialah cara memperolehi makna sesuatu perkataan dari segi imej yang terbayang dalam akal si penutur atau si pendengar. Dan kita dapat lihat setiap perkataan yang diucapkan atau didengar dapat difahami kerana mempunyai gambaran atau imej yang menjadi rujukan dalam minda. Ini bermaksud bahawa ia melibatkan penutur dan juga pendengar. Jadi apabila sesuatu lambang ataupun ijaran yang disebut oleh penutur, ia akan membentuk suatu konsep di dalam fikiran. Yang ketiga pula ialah mental dan fikiran individu akan memberi tafsiran terhadap sesuatu kata secara automatik. Inilah melibatkan kognitif untuk memahami sesuatu makna itu dan menjadi rujukan bagi penyampaian komunikasi itu. Okay, kalau kita lihat dari aspek konsep teori behaviorisme pula, makna merupakan bentuk tindak balas hasil daripada rangsangan yang diperoleh oleh penutur dan pendengar dalam komunikasi. Okay, kita dapat lihat ini merupakan bentuk tindak balas. Apabila kita memahami satu makna, akan ada tindak balasnya. Okay. Tambahan lagi, daripada menurut Siti Hadza Abdul Aziz 2009, teori behaviorisme dalam konteks semantik mempunyai hubungan dengan teori behaviorisme dalam konteks pembelajaran. Yang dimaksudkan di sini bahawa teori behaviorisme ini membentuk tindak balas kan. Jadi kalau dalam konteks pembelajaran pula, apabila guru menyampaikan sesuatu maklumat seperti bahawa mengeja, jadi murid-murid akan memahami kata kerja tersebut apa yang perlu diberi tindak balas. Jadi apabila murid-murid menyebut cara untuk mengeja perkataan tu, bahawa tindak balas tu disampaikan dengan tepat lah. Jadi wujudnya teori behaviorisme di sini. Maksudnya semantik atau makna yang disampaikan itu kan adalah tepat. Jika dalam konteks pembelajaran juga, jika guru mengetahui bahawa murid-murid tidak berminat untuk belajar, jadi guru-guru akan mengenal pasti cara untuk menarik minat mereka. Dan apabila guru mengenal pasti, mungkin murid-murid lebih berminat dengan didikan yang ada muzik, nyanyian. Jadi guru akan menyelitkan pembelajaran yang berunsurkan didik hibur. Apabila murid minat belajar, maka tindak balas ini berlaku di situ. Itulah menunjukkan ada punya perhubungan. Seterusnya, teori behaviorisme ini melibatkan perkaitan makna dalam hal yang ditentukan oleh bentuk tingkah laku yang dapat diperhatikan. Jadi dalam tingkah laku ni boleh diperhatikan prosesnya. Itulah konsep bagi teori imajan dan teori behaviorisme. Dapat kita lihat ada perbandingan di situ. Di mana teori behaviorisme lebih kepada tindak balasnya. Dan teori imajan ini apa yang tergambar dalam fikiran kita bagi suatu rangkaian kata itu. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada ciri-ciri. Baik, kita tengok terdapat ciri-ciri yang tersendiri antara teori imajan dan juga teori behaviorisme. Baik, untuk teori imajan, iaitu ciri-ciri dalam teori ini adalah kajian ini merupakan satu kajian makna yang melambangkan
lambang ataupun image, dan juga melibatkan fikiran penutur dan juga pendengar yang mendengar penutur. Dan juga seterusnya dalam teori ini, ciri-ciri tersebut adalah mental atau fikiran untuk memberi tafsiran terhadap sesuatu kata yang dapat difahami dengan merujuk suatu perkara. Maka teori ini melibatkan juga tafsiran makna dalam makna seperti simpulan bahasa. Dan juga dalam teori imagery ini terdapat satu teori yang digunakan seperti dalam rajah yang di sebelah, iaitu penglibatan teori of the sign, iaitu panduan melalui penanda signified dan juga petanda signified. Iaitu kita lihat untuk segitiga tersebut. Yang pertama, kita ada simbol iaitu lambang. Yang kedua, konsep ataupun thought of or reference. Yang ketiga, reference atau benda yang dirujuk. Okey, kita tengok lambang atau simbol, konsep dan juga perkara yang dirujuk ini akan menentukan image yang akan ditafsir oleh pendengar apabila mendengar penutur. Baik, itu untuk teori imajan. Seterusnya, untuk teori behaviorisme, iaitu dalam teori ini ciri-cirinya adalah untuk menganalisis makna kita hendaklah berdasarkan tingkah laku yang dapat kita perhatikan. Dan seterusnya, dalam teori ini juga, sekiranya tingkah laku tersebut tidak dapat diperhatikan, maka analisis makna yang dilakukan hanya bersifat andaian. Dan juga seseorang akan dapat mengenal pasti maklumat yang disampaikan kepada orang lain sama ada betul atau kurang betul ataupun kurang tepat, bergantung kepada tindak balas yang diberikan oleh orang tersebut. Baik, dalam teori behaviorisme ini juga mempunyai satu konsep yang tersendiri, iaitu mempunyai rangsangan ataupun stimulus dan juga yang akan memberikan satu tindak balas ataupun respon kepada rangsangan merupakan kepada seseorang yang menutur dan juga tindak balas kepada yang mendengar. Baik, di sini kita dapat lihat bahawa setiap teori ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk melambangkan setiap teori yang dihasilkan. Baiklah, seterusnya untuk contoh yang kami gunakan, iaitu yang pertama bunga, yang kedua ayam dan ketiga adalah kasut. Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama terlebih dahulu. Baik, kita lihat di sini contoh bunga. Baik, perbezaan antara dua teori bagi perkataan bunga ini kita dapat lihat. Okey, untuk teori imajan, iaitu contoh apabila dilafazkan perkataan bunga, maka lambang bunyi tersebut akan diproses dalam fikiran, iaitu konsep yang akan menggambarkan apa perkataan yang dituturkan. Baik, konsep yang akan tergambar dalam fikiran iaitu satu flora ataupun tumbuh-tumbuhan yang biasanya berwarna-warni, seperti kita boleh bayangkan mungkin bunga tersebut berwarna merah, berwarna oranye, berwarna kuning. Okey, jadi maka konsep makna tersebut yang tergambar dalam fikiran akan merujuk kepada jenis-jenis flora. Contohnya, apabila kita memikirkan dalam apabila perkataan bunga itu disebutkan, maka kita akan membayangkan konsep bunga, contohnya bunga yang berwarna merah. Jadi bunga yang berwarna merah akan dirujuk kepada bunga, sejenis bunga iaitu bunga ros ataupun bunga mawar. Jadinya perkara yang dirujuk itu adalah seperti kita gambarkan kepada pengalaman sedia ada. Misalnya bunga yang pernah dilihat oleh pendengar sebelumnya. Jadinya apabila perkataan tersebut diujarkan, maka imej yang terbayang dalam fikiran adalah sejenis flora. Jadinya konsep yang akan ditafsir adalah flora yang pelbagai dan mempunyai warna yang banyak. Dan juga perkara yang dirujuk adalah perkara sebenar yang pernah dilihat sebelum, sepertinya bunga ros, bunga mawar. Okay. Manakala untuk teori behaviorisme, jika terdapat seseorang mengujarkan perkataan bunga, misalnya seperti seseorang mengujarkan perkataan bunga terhadap seorang wanita. Jadinya bunga tersebut merupakan, kita boleh fikirkan bunga tersebut sangat cantik. Jadi apabila kita menyebut bunga untuk di hadapan wanita tersebut, mungkin kita memerlukan rangsangan ataupun tindak balas daripada pendengar. Jika penutur mengujarkan bunga, jadinya pendengar akan menafsirkan bahawa bunga merupakan sejenis flora yang cantik, wangi. Jadi tindak balas yang diberikan kepada penutur tersebut, misalnya seperti pergi menghidu ataupun
mungkin akan memetik bunga. Jadinya tindak balas yang diberikan tersebut akan berlaku jika pendengar memahami atau mendapat rangsangan daripada si penutur. Jadinya rangsangan ataupun stimulus iaitu melihat bunga tersebut, manakala tindakan yang berlaku ataupun tindak balas yang berlaku adalah pendengar tersebut akan menghidu bunga ataupun akan memetik bunga tersebut. Jadinya terdapat perbezaan antara teori imagen dan juga behaviorisme ini, iaitu imagen hanya memikirkan apa yang terdapat dalam gambaran dalam kognitif, manakala teori behaviorisme akan meneruskan pemikiran tersebut dengan adanya tindak balas yang berlaku kepada pendengar tersebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepada contoh yang berikutnya, iaitu contoh bagi ayam. Contoh tersebut akan diterangkan oleh rakan saya. Baiklah, saya akan menyambung contoh bagi leksikal ayam. Kita akan lihat perbandingan bagaimana proses membina makna ini dari segi teori imagen dan juga teori behaviorisme. Okay, dari segi teori imagen, apabila dilafazkan perkataan ayam, lambang bunyi tersebut akan diproses dalam fikiran dan adanya konsep yang akan tergambar dalam fikiran ialah haiwan. Haiwan bentuk tubuhnya seakan burung tapi tidak pandai yang terbang, dan biasanya ianya adalah haiwan yang dipelihara. Maka konsep makna yang tergambar dalam fikiran akan merujuk pelbagai jenis ayam maupun hidangan makanan ayam. Okay, jadi di sini kalau kita lihat dari segi teori segitiga semantik yang telah dikembangkan oleh Ogden, kita tahu lambang iaitu simbolnya yang diujarkan ialah bunyi ayam. Kita faham itu adalah bunyi ayam. Dan dalam segi konsep yang terbentuk pula ialah haiwan bentuk tubuhnya yang seakan burung, kan. Itulah konsep secara abstrak lah yang boleh pendengar itu memahaminya. Okay, dia berkaki dua secara abstrak saja, tapi apabila mengikut pengalaman sedia ada, ikut pemahaman sedia ada dia akan merujuk, ayam yang difahaminya bagaimana. Contohnya ayam jantan, ayam kampung. Itu adalah perkara yang terbayang dalam fikiran pendengar tersebut. Jadinya ia adalah merujuk pengalaman juga ataupun pemahaman pendengar itu. Okay, kalau kita lihat rajah yang bawah ini pula, ini merupakan dari segi aspek penanda dan petanda yang diterangkan oleh Ferdinand, teori ini. Jadinya bagi penanda ialah lambang ataupun simbol bahasa, iaitu ayam. Okay, ayam. Jadi apabila ayam, adanya penanda dalam fikiran iaitu rujuk apa? Jadinya ialah ayam ialah haiwan, sejenis haiwan. Kita akan melambangkan dalam fikiran kita ialah sejenis haiwan. Haiwan yang bagaimana? Jadi perkara rujuk ayam jantan dan ayam kampung. Itulah seperti yang saya utarakan tadi. Okay, dari segi teori imagen juga, ia boleh memberi makna dalam makna. Dimaksudkan seperti contoh simpulan bahasa. Okay, saya kaitkan dengan simpulan bahasa ayam ni, contohnya kaki ayam. Okay, kalau kaki ayam, kita tengok dari teori segitiga semantik bagi teori imagen ni, kalau kita faham lambang kaki ayam, kita tahu kaki ialah tubuh badan yang menggerakkan kita ke suatu lokasi, kan. Lepas tu ayam ialah sejenis haiwan lah. Okay, itu adalah secara lambang lah kita faham. Okay, lepas tu kita akan pula membentuk konsep dan juga perkara yang dirujuk. Kalau perkara yang dirujuk ni, kita faham kaki ayam ni tidak memakai kasut. Okay, dia tidak memakai kasut. Jadinya haiwan ayam ni sememangnya tidak memakai ataupun pelitup ataupun alas apabila dia bergerak, kan, ke suatu lokasi. Jadi apabila kita membentuk konsep dalam teori imagen ni yang menyatakan bahawa kaki ayam ialah orang ataupun manusia yang tidak memakai kasut. Itu adalah perkaitan dari segi tiga semantik ini, ialah perkaitan apabila perkataan yang dikatakan dan juga apa yang dibayangkan dan juga pemahaman sedia ada, ia akan menyimpulkan sesuatu maksud.
Contohnya, dia akan memberi makna dari segi denotasi dan juga konotasi. Macam kaki ayam tadi, kalau secara tersuratnya ialah kaki kepada ayam lah yang kita faham biasa kan. Tapi kalau dari segi konotasinya, tadi denotasi, kalau konotasinya iaitu secara tersirat, kita akan faham bahawa kaki ayam itu adalah orang ataupun individu yang tidak memakai kasut. Begitu. Kalau kita boleh lihat lagi contoh bagi simpulan bahasa ayam ni ialah ibu ayam. Okey, kalau secara tersuratnya lah, itu denotasinya ialah ayam betina kan, ayam betina yang mempunyai anak, itulah ibu ayam, ibu kepada ayam. Tapi kalau kita gambar, itulah gambar secara tersurat saja. Dan kalau teori imagine pula, kita boleh bayangkan lah kan, ibu ayam, ibu kepada ayam. Maaf. Okey, lepas tu kita akan faham dari segi konotasinya. Simpulan bahasa bagi ibu ayam ni ialah orang yang kerjayanya mencari pelanggan ataupun pelacur-pelacur untuk perdagangan perempuan. Itu adalah maksud yang tersiratnya. Jadinya ini teori imagine melibatkan juga dari segi tersurat dan juga tersirat. Okey, bagi teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, ayam kita boleh tafsirkan merupakan seekor haiwan lah. Dan teori ini akan membuat tindak balas berdasarkan situasi. Misalnya, stimulus yang diberikan adalah pada keadaan seseorang yang sedang lapar. Okey, yang ada rangsangannya sedang lapar kan. Maka perkara yang berlaku adalah seseorang itu akan makan ayam yang dikatakan sebagai tindak balas. Tadi selalu akan makan ayam ataupun dia pergi beli ayam tersebut kerana itu adalah tindak balas apa yang didengar. Ayam, dia telah terasa apa? Jika stimulus ataupun rangsangan dia sedang lapar, jadi mestilah dia hendak mencari ataupun memakan ayam tersebut. Jadi di sini pendengar tersebut juga membayangkan ayam itu apa yang dia rangsang. Kalau ayam biasa mungkin dia tahulah ayam yang hidup, ayam ayam jantan, ayam betina kan. Tapi kalau dia sedang lapar tu kita akan bayang sebagai ayam goreng, ayam masak gulai, ayam masak sambal, begitu. Dia akan melibatkan tindak balas bagi teori behaviorisme ini. Itu adalah perbandingan ataupun perbezaan yang boleh kita ambil dari leksikal ayam bagi teori imagine dan juga teori behaviorisme. Seterusnya. Baik, seterusnya untuk leksikal kasut. Baik, kita lihat dahulu untuk teori imagine. Okey, teori ini apabila dilafazkan perkataan kasut, maka lambang bunyi tersebut akan diproses dalam kognitif ataupun pemikiran. Baik, konsep yang akan tergambar dalam fikiran iaitu alas yang menutupi bahagian kaki. Maka konsep makna tergambar dalam fikiran akan merujuk pelbagai kasut seperti kasut sukan, kasut sekolah dan juga kasut dengan pelbagai jenis jenama. Baik, untuk teori imagine, lambang yang digunakan iaitu contoh perkataan ataupun leksikal yang dituturkan iaitu kasut. Manakala konsep iaitu alas yang menutupi bahagian kaki dan perkara yang dirujuk adalah mungkin kasut-kasut yang pernah dilihat seperti kasut sukan, kasut sekolah. Baik, untuk teori imagine ini dapat dilihat dalam kotak yang ketiga berkait rapat dengan signifier dan juga signifik iaitu petanda dan juga penanda. Baik, apakah penanda dan juga petanda? Penanda adalah seperti yang kita tahu adalah simbol, manakala petanda merupakan konsep yang digambarkanlah. Baik, kita lihat untuk penanda iaitu perkataan kasut dan akan berlaku petanda itu merupakan gambaran bagaimana kasut tersebut, iaitu satu alat yang digunakan untuk menutupi bahagian kaki lah ataupun yang dipakai pada bahagian kaki. Maka gambaran tu akan digambarkan dalam pemikiran ataupun kognitif seseorang. Manakala untuk teori behaviorisme, teori ini akan membuat satu tindak balas iaitu berdasarkan situasi. Misalnya apabila perkataan kasut dituturkan ataupun diujarkan, maka seseorang akan bertindak balas terhadap perkataan yang diujarkan. Misalnya stimulus ataupun rangsangan yang diberikan adalah pada keadaan seseorang yang sedang memakai kasut yang sedang koyak. Maka perkara yang berlaku adalah seseorang itu
iaitu seorang yang akan bertindak balas misalnya akan mendengar perkataan kasut dan melihat bahawa maksud perkataan kasut yang dimaksudkan adalah kasut yang koyak. Jadi tindak balas yang berlaku di situ mungkin seseorang itu akan membeli kasut baru ataupun menukar kasut yang koyak itu kepada kasut yang lain lah, kerana adanya tindak balas pada rangsangan tersebut. Jadinya rangsangan yang digunakan dalam konteks ayat tersebut mungkin kasut yang koyak. Jadi tindak balas yang berlaku kita dapat lihat seorang yang diberi rangsangan tersebut akan membeli kasut baru, tukar kepada kasut. Jadinya dapat kita lihat bahawa bahawa adanya penggunaan stimulus iaitu rangsangan dan juga respon iaitu tindak balas dalam teori behaviorisme. Maka di sini dapat kita lihat bahawa adanya perbezaan antara teori imajan dan juga teori behaviorisme dalam penggunaan ataupun penuturan leksikal kasut, iaitu teori imajan kita akan menggambarkan satu image dalam pemikiran, manakala teori behaviorisme adalah perkara ataupun apabila mendapat suatu rangsangan maka akan berlaku satu tindak balas. Baik, seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Baiklah, saya akan menyimpulkan bagi perbandingan kedua-dua teori ini. Kan kita sudah lihat bagi contoh proses bagi teori semantik, iaitu teori imajan dan juga teori behaviorisme. Jadi teori semantik ini umumnya ia mempunyai perbezaan yang membuktikan terdapatnya kelebihan dalam menentukan suatu makna dan rangkai kata. Baiklah, kalau kita lihat kan tadi teori imajan ni melibatkan lambang dan juga image, iaitu apa perkara yang disebut terus secara automatik akan terlambang di dalam fikiran, dan teori ini telah dikembangkan oleh Ferdinand dan telah dipelopori oleh Ferdinand dan dikembangkan oleh Ogden. Dikembangkan oleh Ogden. Dan teori ini lebih menyimpulkan ataupun mengungkapkan sesuatu makna bagi leksikal dari segi tersurat dan juga tersirat, kerana ia boleh melibatkan simpulan bahasa kan. Okay, kalau dari segi teori behaviorisme ini, kita tahu teori behaviorisme ini telah dipelopori oleh Ivan Pavlov dan ia menjelaskan makna dalam bidang linguistik berdasarkan rangsangan dan tindak balas. Seperti kita lihat tadi lah, apa yang telah diberikan contoh, adanya sesuatu rangsangan, pastinya ada proses tindak balas tersebut kan. Okay, jadi proses berbahasa itu dikenali juga sebagai tindakan bertutur. Jadi teori ini untuk menganalisis makna berdasarkan tingkah laku, adanya tingkah laku makna dan juga tingkah laku yang boleh dilakukan oleh penutur dan juga pendengar. Jadi sesungguhnya bahawa penutur dan pendengar ni pastinya dapat memperolehi komunikasi yang berkesan apabila makna secara tersurat dan tersirat ini dikenal pasti. Itu sahaja bagi perbandingan teori semantik ini, iaitu teori imajan dan teori behaviorisme. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.